Okey, kita akan teruskan dengan cari fokus rumusan. Dalam latihan rumusan SPM KSSM, kamu perlu mencari fokus, lepas tu mencari isi. Fokus ni boleh jadi sebab, kesan, langkah, kepentingan, peranan, faedah dan lain-lain. Lepas tu kena cari isi untuk kedua-dua bahan. Bahan satu, bahan dua. Bahan satu tu grafik, daripada situ kena ambil idea. Bahan dua ialah petikan, daripada situ pun kena ambil idea juga. Lepas tu gabung idea tu, tuliskan dalam jawapan kamu sebagai fokus satu, fokus dua. Tambah pengenalan, penutup, itu cara menjawab rumusan. Kita tengok bahan ini. Bahan ini saya bagi satu poster lah. Saya sedang melatih kamu untuk menganalisis bahan supaya kamu tak takut tengok grafik apapun, graf ke, jadual ke, carta pie ke, tak payah takut lah. Kita tengok apa message yang cuba disampaikan. Okey, tengok yang ini poster Kementerian Kesihatan Malaysia, hentikan tabiat makan malam, makan lewat malam. Hentikan tabiat. Okey. Ini satu masalah yang serius dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya generasi muda. Kita negara yang ada restoran 24 jam, kita ada banyak makanan segera yang boleh dimasak sendiri oleh remaja dan makan di rumah. Lewat malam, 12 o'clock midnight orang makan Maggi. Okay, all this happens, which is not good at all. Okay, because we are what we eat. So kalau kita tak beri tumpuan berapa yang kita makan, pelbagai fenomena kesihatan, terutamanya obesiti dan penyakit-penyakit yang berbahaya bakal melanda orang kita. Okay? Okay, kamu tengok di sini. Hentikan. Perkataan hentikan itu sendiri sudah tunjukkan kepada kita yang langkah. Poster ni dia nak cadangkan langkah-langkah untuk hentikan tabiat makan lewat malam. Okey. Di sini yang ada tanda salah dan betul ni sebenarnya dia memberikan cadangan the do's and don'ts. The do's and don'ts. Okey, tidak mengambil sarapan bukanlah satu idea yang baik. Sarapan kena makan dululah. Sepatutnya kamu bangun pagi, kamu patut lapar. Kalau kamu tak lapar sampai pukul 11, maknanya you are eating too late at night. See, if you eat at 7 o'clock or 8 o'clock, tomorrow morning sure you lapar. Tapi banyak orang tidak lapar sebab dia terus makan sampailah dia tidur. Okey. Jadi apa yang dia cadangkan ialah sediakan makanan sihat yang anda boleh makan ketika mengejar masa seperti buah apple, yogurt, roti bijirin, wholemeal, oat ataupun susu segar. Sediakan makanan ini. Makanan yang boleh dibawa. Tak perlu pergi drive-thru beli kopi. Setengah orang minum kopi saja dia rasa breakfast is done. No, that's not a good habit. Of course, when you are young, everything is okay. When you are young, everything is okay. Body can handle. As you grow old, you will have problem. Okay? Inilah saya buat ketika saya berada di universiti. Saya makan apple lah for lunch. Susah nak dapat makanan. I was a vegetarian. I'm a vegetarian, so I don't get makanan yang senang. Susah nak dapat makanan vegetarian. When I was in university, there is no Chinese vegetarian restaurant. Okay? You must understand all these are later happenings. 30 years ago, 20 years ago, there was no such thing. Okay, susah nak dapat makanan. Jadi saya beli soya, saya beli apple, saya makan untuk lunch dan teruskan kuliah demi kuliah di universiti. Malam baru dapat makanan yang sebaiknya lah. Okay, malam dia boleh makan nasi dan sebagainya. Okay, so makan tanpa menikmati. Ini satu sikap yang tak baik. Lazimnya individu makan sambil menonton TV. Not very good. You're not even enjoying the food. Okay, not very good. Jadi kena makan dengan pinggan yang kecil. Jangan makan dari bekas simpanan tu. Dari setengah orang dia letak ambil biskut. Dia ambil satu demi satu roti ataupun biskut daripada tin itu. Makan daripada tin. You also don't know how much you are eating. Very bad habit. Tabiat makan lewat malam. Lazimnya individu mencari sesuatu untuk dikunyah ketika bersantai selepas matahari terbenam. Not very good. Not very good. Jadi ajar diri anda berfikir bahawa dapur telah ditutup pada waktu malam dan gosok gigi anda lebih awal, psikologinya anda akan kurang makan dengan gigi yang bersih, yang baru dibersihkan. Ini semua tips. Tips maknanya petua yang cuba diberikan kepada kita supaya kita mengubah sikap suka makan lewat malam. Jadi bahan ini
tentang langkah. Very clear. One look, I know already it's langkah. Jadi setiap bahan yang kamu lihat, kamu kena kaji sama ada bahan itu menceritakan sebab ke, kesan ke, langkah ke, kepentingan ke, ataupun apa benda yang cuba diberitahu. Apa perkara yang cuba dinyatakan dalam bahan itu. Dan apabila kamu dah tahu di sini ada langkah, bahan satu, rumusan ada langkah, kamu tahu bahan kedua pun sudah pasti akan membincangkan sedikit tentang langkah. Jadi kita ambil langkah daripada grafik, kita ambil langkah daripada petikan, kita gabung, kita tulis dalam satu perenggan. Itu jadi fokus satu lah, salah satu fokus rumusan kamu. Okey, kita tengok di sini. Di sini ada berapa fokus? Poster ini pula ada berapa fokus? Siapa boleh jawab? Chuan Kang? Niranjan? You may answer if you know. Okey. Sebenarnya kalau kamu lihat dengan teliti di sini dia bagi masih topik obesity, dia bagi risiko. Obesity dan risiko kanser. Jadi ini adalah kesan-kesan daripada obesity. Berat badan berlebihan dan obes boleh meningkatkan risiko kanser. Risiko macam saya katakan tadi, maknanya it may happen. Kesan maknanya dia sudah happen. Risiko kalau saya merokok, risikonya ialah saya mungkin kena penyakit kanser paru-paru. Kalau belum kena lagi, still a risk. Risiko lah. Bahaya. Adanya bahaya. Okay? Kalau sudah kena, itu menjadi kesan. Dan di sini ada satu lagi fokus. Dia bagi setelah disenaraikan pelbagai penyakit yang diakibatkan, pelbagai kanser. Semua ni jenis kanser. So many kinds of cancer. Semua ni kanser kerana berat badan yang tinggi, obesity. Dan di sini diberikan tip penurunan berat badan. Tip maknanya langkah. Satu poster, satu bahan, ada dua fokus. Satu, dia fokuskan risiko, dan satu lagi dia fokuskan tip penurunan berat badan. Kamu diberi cadangan di sini. Ini langkah lah. Maknanya langkah. Jadi keseluruhan poster ini berkaitan dengan kesan obesity dan langkah. Risiko itu kesan lah. Hampir sama dengan kesan. Okay. Lakukan aktiviti fizikal selama 30 hingga 60 minit sehari. Langkah. Tetapkan corak pemakanan yang seimbang. Okay. Suku-suku separuh ni pinggan sihat Malaysia kan. Berhenti sebelum kenyang dan hadkan pengambilan kalori. Berhenti sebelum kenyang ni very important lah. Okay. Dan kurangkan pengambilan makanan segera, makanan ringan, berlemak, pemanis dan garam. Lebihkan pengambilan buah, sayur dan serat. Okay. Jadi satu poster ada sampai dua fokus. Inilah yang perlu kamu kaji. Sama ada kamu tengok bahan satu rumusan yang diberi dalam bentuk grafik ataupun bahan kedua yang diberi dalam bentuk petikan. Cari apa cerita yang ada. Kemungkinan besar bahan-bahan yang diberi kepada kamu menceritakan sebab-sebab berlakunya sesuatu, kesan-kesan negatifnya, langkah-langkah untuk mengatasi dan juga kepentingan-kepentingan sesuatu. Jadi itulah cara kita mengenal fokus-fokus yang ada dalam sesuatu bahan yang diberi. Okey. Untuk topik kesihatan, saya pernah ajar kamu mnemonik kesihatan. Daripada perkataan kesihatan itu sendiri, saya sudah senaraikan pelbagai idea KESIHATAN yang kamu boleh hafal. Saya mencipta pelbagai mnemonik macam ni untuk membantu kamu menghafal idea-idea yang berguna dalam peperiksaan. Sebab exam day kita tak boleh pergi sana baru nak fikir dari A to Z. Tak boleh lah. Kita kena masuk dewan peperiksaan dengan jawapan. Okey, saya meramal jawapan. Saya bukan ramal soalan.
Ramal soalan tak boleh lah. BM, SPM, KSSM. You main ramal-ramal soalan tak boleh. You prepare yourself. Kamu tahu kan domain-domain dan tema-temanya kamu tahu. Kamu tahu buku teks tingkatan 4, tingkatan 5 ada pelbagai isu. Isu-isu tu kita ringkaskan dalam bentuk mnemonik, kita hafal dan kita cuba guna dalam karangan. Okey? So itulah yang perlu dilakukan untuk mempersiap diri kita bagi menghadapi SPM. Okey, so kita akan teruskan lagi dengan latihan fokus ini. Mari kita teruskan.